Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzadin Wadaulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berangkat tiba di Ankara bagi mengadakan keberangkatan negara ke Republik Turkiye pada 6 hingga 9 Mac 2023. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Turkiye telah dijalin pada 27 Jun 1984 dan sejak itu kedua-dua buah negara mempunyai kerjasama yang meluas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan dan pelaburan, pendidikan, kebudayaan dan pertahanan. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di lapangan terbang Esenboa dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama Mustafa Varang, Minister of Industry and Technology Republik Turkiye. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua, dan Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Turkiye. Marhaba askar. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Turkiye ini mengesahkan semula hubungan dua hala yang mesra dan seterusnya mempromosikan kerjasama yang lebih erat antara kedua-dua buah negara. Kali terakhir baginda berangkat ke Republik Turkiye bagi keberangkatan negara adalah pada 7 hingga 11 April 2012. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kemarin berangkat ke Republik Turkiye bagi mengadakan keberangkatan negara. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Awang Salim bin Haji Basar. Berangkat di hangar penerbangan ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaiswara Pengiran Muda Haji Sufri Bolkiah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masnah, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Juga menyembahkan selamat berangkat kerapan majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Yang Amat Mulia Pengiran-Pengiran Ceteria, Penasihat Khas ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Diraja, menteri-menteri kabinet, timbalan-timbalan menteri, Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei dan pemangku pemerintah Angkatan Bersenjata Diraja Brunei. Mukadimah Rang Undang-Undang 2023 Perbekalan 2023-2024 dibentang di hari ketiga mesyuarat pertama dari musim permesyuaratan ke-19 Majlis Mesyuarat Negara kemarin. Sejumlah 5.96 bilion ringgit Brunei dicadangkan bagi belanjawan negara bagi perkhidmatan tahun kawangan 2023-2024.
Ketiga, membentangkan rang undang-undang yang bergelar suatu akta untuk membekalkan sejumlah wang dari kumpulan wang yang disatukan bagi perkhidmatan tahun kawangan 2023-2024 dan bagi memperuntukkan wang yang tersebut itu bagi maksud-maksud tertentu. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua, menjelaskan tema belanjawan bagi tahun kawangan 2023-2024 bersatu membina masa depan yang lebih makmur yang akan memfokuskan kepada 3 keutamaan. Pertama, memelihara kesejahteraan awam. Kedua, mendukung pemulihan negara yang inklusif dan berdaya tahan. Dan ketiga, pembangunan moda insan yang dinamik, proaktif dan inovatif. Tema ini dirangka ke arah mengukuhkan lagi kedayatahanan sosio-ekonomi negara. Kerajaan akan senantiasa berusaha membina asas ekonomi yang berdaya tahan, dinamik dan resilient ke arah pertumbuhan ekonomi yang mampan bagi mencapai wawasan Brunei 2035. Oleh itu, sektor kerajaan, sektor swasta serta setiap lapisan rakyat dan penduduk perlulah bersama-sama berganding bahu memainkan peranan dan tanggungjawab masing-masing demi menjamin kesejahteraan negara yang berpanjangan. Ini juga termasuk penlibatan syarikat-syarikat berkaitan kerajaan atau GLCs dan juga syarikat pelaburan langsung asing atau FDIs. Ke arah itu, keutamaan akan terus diberikan kepada peningkatan usaha untuk memperbagaikan dan memacu pertumbuhan ekonomi negara. Dalam menghuraikan fokus pertama, memelihara kesejahteraan awam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan, kerajaan akan terus memberi keutamaan untuk memelihara dan melindungi kehidupan dan kesejahteraan rakyat dan penduduk bagi memastikan kestabilan sosioekonomi negara. Ini antaranya termasuk memastikan keperluan-keperluan dan perkhidmatan asas di negara ini akan terus dapat disalurkan dan dinikmati oleh rakyat dan penduduk termasuk golongan yang berpendapatan rendah. Pertama, bagi memastikan sistem rangkaian jalan raya bersepadu atau Integrated Road Network System, sejumlah 11.3 juta dengan harga rancangan 926.7 juta di bawah RKN 11 dan sejumlah 14.5 juta di bawah peruntukan perbelanjaan berulang-ulang akan disediakan bagi Kementerian Pembangunan untuk meneruskan kerja-kerja penambahbaikan, pemeliharaan dan peningkatan rangkaian jalan raya. Kedua, untuk memastikan akses bakalan air bersih di negara ini, peruntukan sejumlah 34.8 juta dengan harga rancangan 234.4 juta di bawah RKN 11 dan sejumlah 26.4 juta di bawah perbelanjaan berulang-ulang disediakan khusus bagi Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Kerja Raya untuk melaksanakan kerja-kerja pembinaan, penaiktarafan dan penggantian aset-aset perbekalan air. Bagi fokus kedua, mendukung pemeliharaan negara dan yang inklusif dan berdaya tahan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan usaha-usaha ke arah meningkatkan produktiviti negara melalui sektor swasta akan diberi keutamaan. Kerajaan akan memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha dalam membantu perkembangan dan pertumbuhan sektor swasta dengan meningkatkan produktiviti negara dalam sektor-sektor ekonomi yang telah dikenal pasti
melalui perkembangan perniagaan tempatan serta usaha-usaha dalam menarik FDI agar kesan limpahan ekonomi daripada aktiviti syarikat-syarikat berkenaan akan dapat menawarkan lebih banyak peluang perniagaan kepada perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana atau MSME di negara ini. GLCs dan FDIs juga memainkan peranan penting dalam membantu kerajaan dalam membuat pelaburan yang signifikan untuk mengembangkan ekonomi negara melalui penyediaan peluang-peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan, meningkatkan aktiviti perekonomian, menyumbang kepada nilai ekspor dan seterusnya mendukung fokus kedua ini. Pembangunan model insan yang dinamik, proaktif dan inovatif merupakan fokus belanjawan ketiga Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan untuk meningkatkan kecekapan serta melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran, profesional dan berkeupayaan tinggi. Kerajaan akan terus memberikan keutamaan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan prestasi dan kualiti sistem pendidikan, mengukuhkan pendidikan teknikal dan vokasional. Ini adalah bagi memastikan penyesuaian berterusan terhadap perubahan persekitaran ekonomi serta penyelarasan moda insan dengan keperluan pasaran pekerjaan di negara ini. Bagi mensejajarkan perancangan tenaga manusia dengan marketability dan employability anak tempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang sustainable dan gainful, Manpower Industry Steering Committee ataupun MISC telah ditubuhkan sebagai satu platform untuk mendukung visi Manpower Planning and Employment Council ataupun MPEC. Walaupun suasana ekonomi global diramal masih tidak menentu di sepanjang tahun 2023, namun kerajaan akan terus mempertingkatkan usaha dalam memastikan ekonomi dan pembangunan secara mampan dalam jangka masa panjang. Apa yang diharapkan dengan belanjawan yang dibentangkan ini akan dapat membantu pihak awam dan swasta dalam mengharungi cabaran-cabaran ekonomi global ketika ini, khususnya dalam menjana lebih banyak peluang pekerjaan kepada anak-anak tempatan. Mengikut laporan suku ketiga tahun 2022, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik, Keluaran Dalam Negara Kasar atau KDNK negara mencatatkan pertumbuhan yang positif 0.9% setelah mencatatkan pertumbuhan negatif pada suku pertama dan kedua tahun 2022. Ketiga mengongsikan prestasi ekonomi negara Brunei Darussalam, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan momentum kadar pemulihan ekonomi negara diunjurkan terus meningkat berikutan pembukaan semula ekonomi dan sempadan antarabangsa. Pertumbuhan suku ketiga tahun 2022 ini adalah berikutan peningkatan dalam sektor bukan minyak dan gas sebanyak 4.6% yang didorong oleh peningkatan dalam beberapa subsektor. Walau bagaimanapun, sektor minyak dan gas pula mencatatkan penurunan pada kadar 2.7% disebabkan oleh penurunan pengeluaran minyak mentah. Manakala Pusat Kajian Strategik dan Dasar atau Center for Strategic and Policy Studies ataupun CSPS melalui laporan Brunei Economic Outlook 2023 telah pun menunjukkan ekonomi negara akan berkembang pada kadar 2.6% bagi tahun 2023. CSPS juga menunjukkan inflasi negara akan menurun kepada kadar 2.5% bagi tahun 2023 setelah mencatatkan kadar 3.7% pada tahun 2022
iaitu kadar inflasi yang tertinggi sejak tahun 1995. Di samping itu, pihak IMF, ASEAN Plus 3 Microeconomic Research Office atau AMRO, dan Asian Development Bank atau ADB telah mengunjurkan pertumbuhan ekonomi yang positif bagi negara Brunei Darussalam pada tahun 2023, iaitu masing-masing pada kadar 3.3%, 3%, dan 3.6%. Mengenai kedudukan fiskal kerajaan bagi tahun kewangan 2021-2022, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua menjelaskan kutipan hasil pendapatan kerajaan meningkat sebanyak 132.5% kepada 4.77 bilion berbanding tahun kewangan 2020-2021 berikutan kenaikan harga minyak dunia pada tahun 2021 yang secara purata berada di paras melebihi $70 Amerika setong. Pada masa yang sama, perbelanjaan sebenar kerajaan juga telah meningkat 9.2% kepada 5.78 bilion berbanding tahun kewangan 2020-2021. Yang berhormat turut menyentuh, kerajaan telah merekodkan defisit berjumlah 1.01 bilion bagi tahun kewangan 2021-2022. Dari segi kedudukan fiskal kerajaan yang dikemas kini bagi tahun kewangan 2022-2023 pula, alhamdulillah, berikutan dengan kenaikan harga minyak dunia, unjuran hasil pendapatan kerajaan bagi tahun kewangan 2022-2023 adalah dikemas kini kepada 6 bilion ringgit Brunei. Manakala perbelanjaan kerajaan bagi tahun kewangan 2022-2023 adalah diunjurkan berjumlah 5.9 bilion berbanding dengan 5.7 bilion yang telah diperuntukkan pada tahun kewangan 2022-2023. Dewan menangguhkan sidangnya dan akan disambung hari ini pukul 9.30 pagi. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA menerusi Fakulti Bahasa Arab mengadakan Maharajan Bahasa Arab Sedunia 2022 pada Disember tahun lalu hingga 6 Mac lalu. Sehubungan itu diadakan majlis penghargaan dan penyampaian hadiah Maharajan Bahasa Arab. Hadir Tuan Yang Terutama Ahmad bin Abdul Aziz bin Saad Al-Muhana, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kerajaan Arab Saudi di negara Brunei Darussalam. Beberapa pertandingan diadakan sepanjang Maharajan Bahasa Arab berlangsung, antaranya pertandingan pidato, pertandingan video kreatif, pertandingan bicara berirama dan pertandingan mengeja bagi para pelajar yang bukan aliran bahasa Arab. Hari Bahasa Arab Sedunia diraikan pada setiap 18 Disember bermula daripada tahun 2012. Kelab Fikrah Fakulti Usuluddin College Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB mengungkayahkan program perkemahan Ukhuwah Islamiyah. Program selama 2 hari itu bertujuan untuk memperkenalkan Kupu SB sebagai sebuah kolej universiti yang menumpukan perguruan agama sebagai bidang utama di negara Brunei Darussalam. Hadir Dr. Haji Adnan bin Haji Basar, Rais Kupu SB. Pengisian program antaranya ceramah khas mengenai kedatangan bulan Ramadan serta persiapan menghadapi bulan Ramadan, termasuk mengulang kaji fiqh al-Siyam iaitu hukum hakam berkaitan dengan ibadah puasa. Beberapa aktiviti juga akan diadakan sepanjang program berkenaan, termasuk klinik wudu dan bacaan Al-Fatihah, ceramah motivasi berunsurkan syakhsiah Islam serta kegiatan khidmat masyarakat bersama dengan penduduk kampung. Program merupakan satu wadah untuk menanai konsep amar makruf nahi mungkar dan sikap tolong-menolong ke arah kebajikan dan ketakwaan.
120 tenaga pengajar baharu telah menamatkan program induksi yang diadakan selama 5 hari. Majlis penutupan dan penyampaian sijil berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Merakas. Dayang Masdiah binti Awang Haji Tuah, pemangku pengarah Jabatan Pengurusan Pendidikan, Kementerian Pendidikan, dalam ucapannya menjelaskan beberapa inisiatif Kementerian Pendidikan yang diperkenalkan semasa program tersebut, antaranya Literacy and Numeracy Coaching Program, diharap dapat memberikan sedikit gambaran mengenai usaha kementerian berkenaan dalam menyokong dan memenuhi keperluan pembelajaran pelajar. Penyampaian sijil kepada peserta program disempurnakan oleh Dr. Syamsia Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan.